Assalamualaikum dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Fakira akan menjadi pengacara anda pada hari ini. Sebelum kita memulakan program pada hari ini, saya ingin mengingatkan anda untuk sebarang persoalan atau pertanyaan sila tinggalkan di ruang komen di bawah bagi pihak KPJ Tawakal untuk menjawab soalan-soalan anda. Program hari ini dibawakan khas oleh aplikasi My Pesara. Tuan-tuan dan puan-puan, panel jemputan kita pada hari ini adalah seorang pegawai perubatan daripada KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Dr. Dimas akan berkongsi tentang cara-cara pemakaian pelitup muka yang betul di tempoh pandemik COVID-19. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Dr. Dimas, pegawai perubatan daripada KPJ Tawakal Hospital Kuala Lumpur untuk berkongsi tentang topik-topik yang penting pada masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tengah hari, selamat hari raya. Saya Dr. Dimas dari KPJ Tawakal KL Specialist Hospital. Saya Dr. Occupational Health. Hari ini alhamdulillah dapat kesempatan untuk share sedikit pasal mask. Macam mana nak pilih mask yang sesuai, macam mana nak dispose atau buang, macam mana nak kita buat SOP. Yeah? So, slide. Hello, boleh next slide? Okay, baik. So, macam yang kita tahu kan, face mask ni basically dia additional step atau langkah tambahan untuk elakkan jangkitan COVID-19 ni lah. So, basically dia protect you and also protect me. Maksudnya apa? Kalau kita ni ada jangkitan COVID-19, insyaAllah kalau kita pakai mask, kita tak spread atau bagi benda ni ke orang lain. And of course, kalau misalkan ada orang lain yang dapat jangkitan COVID-19 ni pun, dia orang insyaAllah tak boleh dapat jangkitan kita lah. At least mengurangkan resiko untuk jangkitan. Okay? And then, the theory behind kenapa pakai face mask ni sebenarnya untuk as a barrier atau penghalang from respiratory droplets, maksudnya cecair daripada saluran pernafasan seperti hingus ke, air liur ke, masa pesakit tu batuk atau bersin. Ya. Okay, next. Okay, so macam mana kita, next slide, macam mana kita nak pilih mask ni ya. Okay, so basically saya ambil ini daripada CDC ya, Center of Disease Control Prevention. Ini adalah latest update daripada website dia orang yang latest April 2021 lah. So basically macam mana kita nak pilih? Satu, kena pilih yang snugly, maksudnya terletak. Okay. Kedua, pilih yang fits well, and also kalau boleh pilih yang offer the best protection, pilih yang bagi perlindungan yang paling baik sekali. So, maksudnya macam mana? Satu, kalau terletak tu at least, okay, contoh saya bagi contoh. Ini face mask 3-ply yang boleh kita dapatkan kat pasaran sekarang ni. Nampak tak? Kalau kita pakai ni, snug tu maksudnya dia boleh nampak tak ada gap kat tepi ni. Ni kalau boleh jangan terlalu nampak sangat. So, at least dia kena snug, kena terletak dekat dalam kita punya pipi ni lah. Okay. And make sure fits well tu maksudnya dia fits well tu menutup hidung, mulut dan juga dagu. Ya? So dia tak boleh kecil macam ni je, so dagu dia nampak tak boleh lah. Okay. And then kalau boleh pilih yang terbaik lah, maksudnya ini face mask. And ini contoh ada N95. So of course 95 N95 ni membeli perlindungan lebih lah kan, compare daripada yang just hanya 3-ply face mask ni kan. Okay. So next slide. Okay, so saya nak tunjuk type of mask lah ya. So yang sekarang ada dekat dalam market pasaran, satu cloth mask atau mask untuk yang ada fabric ya. So basically apa yang kita boleh pakai, boleh. Cuma kena ikut kriteria daripada CDC ni lah. So satu, kena ada multiple layers. Okay, multiple layers tapi yang breathable, maksudnya kita senang nak bernafas. Okay. And kedua, kena pastikan ada nose wire atau wire dekat hidung ni. Nampak Yang keras ni, yang boleh bentuk hidung kita ni. Nampak tak ni? Okay.
So kita boleh letak dekat dalam apa? Muka kita ni, kita boleh tekan ni dan dia boleh bentuk kita punya hidung ni. Ya. Kemudian make sure mask ni dia boleh block light atau block cahaya. Kalau dia nipis sangat tak boleh. Terlalu tebal pun tak boleh juga. Okay. So yang lain dari itu yang tak boleh kita pilih yang dia ada valve atau ada vent. Sebab kan kadang ada kan mask yang kita boleh nampak macam ada ventilator dekat luar tepi tu. Itu sebenarnya tak boleh. Tak sesuai lah. Ya. Okay. Or mask yang hanya pakai single layer macam Nilofa pakai tu kan. Yang kantor hari tu dia tak pakai mask tu. Dia hanya pakai udah tu kan. Dia boleh nampak lagi mulut hidung dia. Itu tak boleh sebenarnya. Okay. Right. So next. And then okay, ini yang viral lah 2-3 hari ni masa Dato' DG tu pakai 2 lapis kan. Tu mask. Sebenarnya ikutkan CDC guideline yang terbaru dibolehkan untuk pakai 2 mask. Okay, tapi dengan syarat satu layer yang paling dalam tu kita pakai yang surgical mask, okay, macam ni. And layer yang kedua pakai yang mask yang kain. Itu dibolehkan. Kenapa? Sebab satu, dia offer extra protection. Itu satu. Kedua, sebab tadi kan kalau kita pakai yang face mask macam ni kan, face mask macam ni dia tak snug sangat. Dia tak terletak sangat. So kalau kita pakai double dengan yang mask yang kain tu, dia akan lebih buat mask tu terletak lah. Lebih safe untuk kita. Dan memang ikutkan kajian, kalau hanya pakai face mask yang macam ni je, dia 50% udara tu masih boleh lagi lalu dekat tepi-tepi ni. Ni tepi pipi ni, dekat dagu lah, dekat hidung lah, macam tu. So kalau kita pakai 2 layer, ya, surgical mask dengan yang mask kain tu, insyaAllah dia akan protect lebih dan ikutkan kajian 70%. Ya, 70% kalau kita pakai double, boleh elakkan udara tu masuk melalui yang tepi-tepi ni lah. Okay. Alright. Next. So next slide ni. Okay. So yang tadi kita cakap pasal mask kain kan atau fabric kan. So yang ini disposable mask lah atau yang kita panggil mask sekali pakai lah kan. So benda ni dah banyak pun dekat market. Kita boleh beli kat mana-mana. So basically dia kalau boleh memang yang 3-ply atau 3 layer, okay. And yang macam saya cakap tadi lah, kena ada nose wire juga, ya, kena wire dekat hidung tu. So basically yang tak boleh dipilih mask yang saya cakap tadi lah, dia ada gap dekat tepi-tepi hidung ni atau pipi ni lah, ya. Okay. And also mask yang basah dengan yang kotor lah, jangan dipakai lah, ya. Okay. Next. Okay, so yang ini tadi apa yang cakap lah, yang 2 layer tadi kan. So basically yang layer pertama pakai yang disposable atau yang 3 layer mask tadi, surgical mask. Yang layer yang kedua pakai yang cloth atau yang fabric kain tadilah, ya. Okay. And kalau misalkan memang contohlah kita tak ada dua-dua ni kan, kita hanya ada surgical mask macam ni kan. And then saya cakap tadi kan, dia tak snug sangat. Ada certain orang yang muka dia kecil sangat, mask terlalu besar. Ada orang yang muka dia tembam sangat, mask tu kecil pula sangat. So macam mana kita nak apa nama dia? Kita nak tackle benda ni, isu ni, basically nampak tak ada gambar yang dekat bawah tu. Dia ikat dekat tali ni. Ya, ikat dekat tali ni. Lepas tu dia bentuk dalam macam cup macam tu, so that's dia tak nampak ada gap dekat tepi kita punya pipi ni. So dia boleh kurangkan udara tu masuk melalui situ lah kan. Saya bagi contoh . So ni kita ikat. Okay. And then nanti dia akan nampak macam ni. Okay. Nampak tak? Dia lebih snug lagi. Compare tu tadi yang dia apa nama dia, benda ni boleh ikat lagi rapat dekat sini lah, ya. So basically dia lebih snug lagi and lebih better lah, offer better protection. Okay, alright. So next. Okay, so ini okay, so selain dari surgical mask dengan
mask yang kain tadi ada juga nama dia KN95 atau N95. So basically dia similar sebenarnya. KN95 ni sebab dia bagi nama KN95 sebab dia punya mask ni dia diproduksi dekat China. N95 diproduksi dekat mostly dekat US. So basically kalau pakai benda ni ada sedikit warning sikit lah, sebab contoh macam saya ni kan berjanggut kan. So basically kalau dia berjanggut dan dia panjang sangat, dia tak sesuai nak pakai N95 ni. Lepas tu sebab sekarang ni banyak sangat mask tiruan lah, kena tengok betul-betul lah macam mana kita nak tahu macam mana kita bezakan. Basically kena tengok dia punya company terdaftar ke tidak dekat kalau kat Malaysia dekat NIOS lah ya, atau tak KKM. Okay. And then kalau kita pakai N95 tu and kita jadi lagi susah nak bernafas, takut benda tu adalah clone lah atau tak, apa nama dia, mask yang palsu lah. Okay. And then kalau dah pakai N95 atau K95, dia tak boleh pakai dengan mask jenis yang lain. So kalau misalkan nak pakai 2 layer, hanya boleh surgical mask atau 3 layer mask dengan fabric mask. Dia tak boleh dengan N95 sebab takut nanti lagi lebih sesak nafas lah. Ya. Okay, slide. Okay, so yang ini next ni N95. Okay, slide. Okay, so macam yang saya cakap tadi lah kan, macam mana kita nak pilih, satu kena ada at least 2 atau lebih layer lah ya dekat dalam mask. Lepas tu kena tutup completely hidung, mulut dengan dagu ya. Okay, and then saya cakap tadi kena fit snugly atau terletak dekat kita punya both side of face ni, kat pipi ni. And then yang paling penting ada wire dekat hidung kita ni, so kita boleh tekan lah sebab bagi fit dengan bagi snug. Okay. And then yang saya cakap tadi pun, kain boleh dipakai, cuma memang pemilihan jenis kain itulah yang penting juga, sebab kalau dipakai yang susah bernafas macam vinyl ni kan, memang susah lah nak bernafas kan. So elakkan benda tu lah. And kalau ada mask yang ada valve tu atau ventilator valve tu dekat tepi tu, itu pun tak sesuai juga. And then kalau boleh memang N95 ni hanya dipakai untuk yang healthcare workers lah, tapi sebenarnya sebab sekarang ni dah banyak pun boleh kita beli kat market, so tak ada masalah, boleh kita pakai juga ya. Okay, slide. Okay, so yang ini macam saya cakap tadi, orang yang dengan ada janggut, okay, macam saya ni, so basically solution dia adalah pakai 2 layer mask ya. Mask satu yang saya tadi cakap dekat surgical mask and also fabric mask. Okay. Atau tak, dia ada nama dia satu lagi mask fitter atau brace. Dia macam wire lah juga, tapi bentuk mask. So dia boleh press kita punya mask tu ikut bentuk muka kita. So bagi nak elakkan lagi udara tu dia kita hidup daripada tepi lah, basically dia hanya ikut daripada kita punya mask saja ya. Okay, next. Okay, and then sama macam tadi, satu lagi, kalau misalkan memang kita tak nak cukur janggut kita kan, kita nak ikut benda ni, so kalau boleh simpan janggut tu ikut dia punya ni, mask ni. Contohlah saya punya janggut ni kan. Saya bagi contoh lah kan. Okay. Janggut yang saya simpan ni lah kan. So basically, dia betul-betul nampak tak? Saya punya line ni, dia dah tak ada dah janggut tu. So kalau boleh dia cover sekali janggut tu. Kalau misalkan memang nak simpan janggut jugalah. Tapi kalau misalkan tak nak simpan janggut, then just save dan pakai regular mask lah macam biasa. Okay. Right. So next. Okay, so lain contoh, ini nama dia Gators. Gators ni kadang-kadang nampak abang Grab atau abang Foodpanda kan, dia naik motor, susah nak pakai mask, and kadang-kadang hujan ke apa kan, dia pakai Gators atau macam shawl tapi yang boleh tutup sekali dengan hidung dengan mulut kan. So kalau boleh lipat sampai buatkan dia jadi 2 layer lah, so offer better protection. And of course, masa dah turun daripada kenderaan ke, jumpa dengan customer ke, pakai regular mask lah. Okay. And then ada juga kat TV ni kita nampak orang pakai face shield je. Memang tak betul lah. Face shield ni dia tak offer pun apa-apa protection. Macam bernafas macam biasa, dia pakai shield je.
udara masih boleh lalu kat bawah, kat tepi. So memang tak sesuai lah kalau hanya pakai face shield saja. Kalau pakai face mask dengan face shield, memang lagi bagus lah. Okay, next. Okay, so untuk budak-budak, ada mask yang memang apa nama dia ke untuk budak-budak lah, sebab ikut dia punya sizing muka masing-masing kan, and ikut dia punya umur juga. Tapi yang paling penting sekarang ni sebenarnya budak yang bawah 2 tahun memang jangan dipakaikan mask, sebab resiko budak tu untuk tercekik atau asfiksia, tak cukup oksigen lebih tinggi. Sebab kalau budak-budak bawah 2 tahun, dia orang kalau dia rasa macam tak boleh bernafas, dia tak pandai nak tarik mask tu. Dia orang nangis je, nangis, air mata hingus keluar, lagilah blok mask, lagilah susah nak nafas. So kalau budak atas 2 tahun, at least dia pandai. Dia nak buka mask tu kalau misalkan dia rasa macam susah nak bernafas kan. So that's why kenapa indication untuk budak-budak bawah 2 tahun ni memang tak digalakkan lah. Okay? Right. Bukan tak digalakkan, memang tak boleh langsung pakai. Okay. So next. Okay, so macam mana, okay, ni yang penting, macam mana kita nak cara nak buka mask, okay? Dia kebanyakan saya tengok orang ni, dia just, contohlah kan, dia nak makan ni, dia nak tarik benda ni, letak kat dalam bawah dagu macam ni. Dia tak boleh. Dan satu lagi, dia tak boleh nak pegang yang layer luar ni kalau dah pakai. Ya? Sebab ni takut ada virus dia melekat dekat yang layer paling luar ni. So macam mana cara nak buka tu? Satu, kita kena pegang daripada kita punya telinga ni kan, tali ni. Okay, macam ni. Lepas tu, kita kena lipat tau. Kita kena lipat benda ni ke luar. Macam ni. Sebab ni bahagian dalam ni, dia dekat luar. Okay, yang ni tak apa kita pegang. Tapi kena make sure lepas kita pegang ni, kita letaklah, simpanlah tempat yang sesuai. Ya? And jangan lupalah basuh tangan kan. Basuh tangan. Lepas tu, apa nama dia, yang benda ni. Okay, yang next, nanti kan beritahu. Next. Mask yang dah kita buka ni, kalau misalkan contoh kita pakai yang fabric atau kain, kita boleh basuh lah kan. Kita basuh, boleh pakai washing machine, atau tak kita boleh basuh tangan lah ya. And then macam biasa, basuh macam biasa. Kalau misalkan masuk washing machine, kita just masukkan dengan baju yang lain pun tak ada masalah. Kita letak je deterjen untuk yang basuh baju, and then set ke, kalau misalkan kita punya washing machine tu ada yang panas, kita boleh set time ke panas, and kita dry macam biasalah. Okay, alright. Next. And then, macam saya cakap tadi, banyak kali saya cakap, kena cover hidung, mulut dan dagu. Okay, and kena snap atau kena terletak dekat tepi pipi ni ya. Okay, next. Okay, so ini contoh yang tak boleh lah. Okay, letak dekat leher lah, letak dekat dahi lah, dia pakai tak tutup hidung lah, pakai yang dekat hidung sajalah, macam tu. Atau tak letak je malah macam ni je. Lagilah tak boleh. Atau tak, yang saya pun banyak orang tengok dia letak dekat dia punya siku ni. Macam ni. Tak boleh. Ya. Okay, next. And okay, ini kalau misalkan contoh lepas tadi kita buka ni kan, kita cabut kita punya mask kan. Okay, kalau mask kita ni banyak basah sangat kan. Basah sebab air liur ke, hingus ke, peluh ke, makeup ke, kita kena simpan dekat plastik, bukan dekat kertas, beg kertas. Okay? Beg plastik, kalau dia disposable macam ni, kena buang terus. Kalau dia fabric, kita nak basuh kat rumah, letak dekat dalam plastik. Okay? Kalau nak pakai lagi, kalau misalkan contoh ini kering, bersih, tak rosak, kita nak pakai balik, kita letak dalam bag paper bag. Okay? And kita boleh pakai balik. Okay. Next slide. Okay, macam cakap tadi, kalau misalkan memang dia basah, kena terus buang kalau dia pakai yang disposable. Kalau dia nak pakai balik untuk dibasuh, letak dalam plastik bag, sampai rumah, terus basuh. Jangan tunggu sampai, apa nama dia, lama sangat, takut ada virus ini banyak kan kat dalam ni kan. Okay. And then next. Okay, so yang ini tadi untuk yang, apa nama dia, mask yang kering and bersih. Okay, untuk yang temporarily reuse. Okay, so kena letak dekat beg yang kertas. Lepas tu apa nama dia, kalau misalkan itulah apa nak keluar makan ke kan, nak keluar apa nama dia, apa adalah basically mostly sebab ada orang buka masa tengah makan ni kan, buka ni kan. So basically just
letak di dalam beg kertas, basuh tangan, makan, lepas habis makan, pakai balik. Okay, next. Okay, okay, sama. So basically lepas buka, kita basuh tangan. Ya, okay, next. Okay, so macam yang cakap tadi, dryer boleh masukkan kat dryer, pakai suhu yang warm atau panas lah, ya. And then air dry pun boleh, maksudnya sidai lah dekat kat rumah, make sure kena direct sunlight, and then kena make sure sebelum pakai mask ni kena kering lah. Kalau misalkan dia masih lembab ke basah ke, susah untuk kita nak bernafas nanti. Ya, okay, next. Okay, so ini saya rasa semua orang dah tahu lah kan, SOP apa yang kita kena buat kan kalau kita dekat luar rumah kan. So illustration gambar tu basically, okay, Bobby and his dad are protected when they stay at home. So basically dekat rumah lah protection paling bagus sekali kan, sebab kita tahu condition kesihatan masing-masing ahli keluarga kan. Lepas tu kita tahu kebersihan kat rumah kita. So basically masa keluar je kena make sure pakai mask. Okay, mask tu yang saya cakap tadi banyak kali, kena cover hidung, mulut and dagu. Okay, make sure jaga jarak at least 1 meter, ya, bukan maksimum, at least 1 meter, lagi jauh lagi bagus lah. Okay, and then kalau sekarang ni saya rasa dah ada available vaksin COVID-19 kan untuk yang layman, sebab healthcare worker saya rasa dah complete dah. So sekarang ni ada vaksin Sinovac dengan AstraZeneca. So insyaAllah boleh register dekat website atau pakai apps, ya, apps MySejahtera. Boleh register, just apa nama dia, nanti akan tunggu dapat panggilan lah. Okay. Untuk yang sementara ni dibagi ke warga emas lah kalau Islam, dengan yang ada underlying disease atau riwayat penyakit macam kecil manis, darah tinggi, sebab mereka ni golongan yang beresiko. So kita nakkan cover dulu apa nama dia, orang-orang yang memang faktor risikonya tinggi lah selain dari apa nama healthcare workers, ya. Okay, and then avoid crowds. Okay, basically elakkan tempat-tempat yang sesak and poorly ventilated. Kalau misalkan kita nak kena masuk dekat bangunan, kena make sure ventilation dia bagus. Kena make sure tingkap terbuka ke, macam itulah, jangan yang crowded sangat, ya. Okay, and then make sure pergi mana pun kena basuh tangan. Okay, right. Next. So ini yang next slide ni basically the detail lah, ya, macam saya cakap tadi. Budak bawah 2 tahun memang tak boleh pakai mask. Okay. Lepas tu kalau pakai mask pun tak semestinya kita boleh duduk rapat-rapat dengan orang. Still kena ada jaga jarak. Okay, at least 1 meter. And then contohlah, sebab sekarang ni kan banyak kes kan, 6,000 kes per day kan. So kadang-kadang satu rumah tu ada yang diorang close contact lah, even positif kan. So kalau dah macam tu, even dekat rumah pun kena pakai mask. Ya, dua-dua kena pakai mask. Yang suspected yang dah positif pun kena pakai mask, sebab at least nak kurangkan peratusan dapatkan jangkitan COVID-19 lah daripada satu rumah kan. Okay. And then cuci tangan, pakai sabun dengan air, yang paling utamanya lah kan. Kalau tak ada, barulah pakai hand sanitizer, ya. And saya cakap tadi, mask kena tutup hidung, dagu yang pipi, lepas tu kena snug dekat tepi ni, and then make sure kita boleh bernafas selesa lah dekat mask ni, ya. Okay. Kalau kita pakai mask tapi kita tak rasa macam tak boleh nafas, itu maknanya something wrong lah dekat mask tu, and kena buang lah, kena tukar yang lain. Okay, alright. Next. Okay, so ini jarakan 1 meter sama juga. So kalau untuk dalam rumah, saya cakap tadi, kalau misalkan memang ada suspected yang positif, kena sediakan bilik asing untuk that family member lah, ya. Contoh ayah kita yang suspected, so maknanya kita as anak dengan cucu-cucu ke, kita kena bilik asing. Make sure bilik ayah kita tu ada tandas, ya, kat dalam bilik lah. So dia boleh apa nama dia, janganlah nak keluar daripada bilik tu. Kalau misalkan nak makanan, kita je sana hantar, dan kita keluar balik lah, macam tu. Okay. And then kalau misalkan kat luar rumah, still pun sama juga. Apa yang kita buat di dalam rumah, kita kena elak jaga jarak 1 meter. Lepas tu kalau misalkan tak tahu berapa macam mana doktor takkan nak kena bawa meter kan, nak pergi mana-mana kan. So basically kita just macam kita ukur macam 2 lengan kita lah,
Tu jarak yang selama lah insyaAllah. Okay. And then kalau memang contohlah dekat tempat kerja kita ada yang batuk semua, make sure lah memang dia orang tak boleh masuk kerja. Kita pun kalau boleh jangan duk sembang dengan dia ke, jangan pergi makan lah pula kan. Macam tu. Okay. Right, next. Okay, so ni saya cakap tadi, kalau ada vaksin yang tersedia, pergi cepatlah register and untuk dapatkan vaksin lah. Okay. So jangan risau sebab sekarang ada banyak satu grup anti vaksin lah, kemudian kita punya grup family sendiri pun kadang-kadang diorang share benda-benda yang macam tak betul lah kan, macam vaksin ni ada resiko blood clot yang buatkan jadi kematian ke, ada resiko severe allergic ke. Yes, memang ada, cuma kalau misalkan contohlah kita ada riwayat penyakit kan, jantung ke, kencing manis ke, kalau kita tak sure dengan kita tak pasti dengan kita punya level kesihatan kita kan, so boleh inilah diskusi dengan doktor, boleh consult dengan doktor pakar, kadang-kadang pun kena buat medical check up, just make sure kalau misalkan tak ada apa-apa yang contraindication lah. Tapi so far memang untuk pesakit kencing manis ke, darah tinggi ke, jantung ke, insyaAllah tak ada contraindication atau tak ada halangan lah untuk kita ambil vaksin COVID ni. Ya. Yeah? Okay. And once dah dapat COVID vaksin ni, janganlah pula duk merayau pergi mana-mana. Sama juga, still kena juga SOP kena jaga. So kena pakai mask, kena jaga jarak, kena semua benda tu lah yang saya cakap tadi lah. Okay. Sebab tak semestinya kita lepas vaksin lepas tu kita jadi kebal pula dengan COVID ni, tak. Memang InsyaAllah kalau misalkan ditakdirkan untuk kena lagi kan COVID yang kali kedua selepas kita vaksin kan, InsyaAllah dia punya simptom tu tak seteruk lah macam simptom orang yang tak divaksin. Satu. Kedua, kebarangkalian untuk kita kena tu sebab kita dah ada antibody untuk vaksin tu. So insyaAllah tak kena lah kan. Tapi ada juga kalau ikutkan healthcare workers yang positif COVID selepas diorang divaksin, Allah alam. Tapi insyaAllah sekarang ni sebab dah government dah banyak providekan vaksin untuk kita, so insyaAllah itulah yang terbaik. Okay. Next. Okay, so macam cakap tadi, elakkan crowded place and also poorly ventilated space, ruangan tertutup yang ventilation dia tak cantik lah. Bagus juga apa yang government cadangkan ni, MCO ni kan, pergi kedai makan hanya boleh tapau je. Ya, tak boleh nak makan. Lepas tu movie tak boleh dah buka, fitness center pun dah tak boleh buka. Lepas tu kalau boleh memang nak buat aktiviti luaran, dekat outdoor lah, dekat tasik banyak lah sekarang, kat Titi Wangsa tu bolehlah jogging sekejap. Lepas tu next. Okay, yang ini sama juga tadi saya cakap, basuh tangan yang paling baik adalah pakai sabun dan air. So bila sebenarnya kita nak basuh tangan ni bukan hanya just kalau kita nak makan je. Basically kita contohlah kita keluar rumah kan, kita pegang doorknob atau pintu kan, itu pun dah kena start pakai sanitizer. Kita lepas keluar daripada tandas, kita lepas bersin, lepas kita pegang mask sendiri ni pun kena basuh tangan. Atau tak masa kita handle, kita jaga mak ayah kita yang tak sihat, kena basuh tangan juga still sebelum kita pegang muka, sebelum kita makan, macam tu. Okay? So basuh tangan ni pun at least lah tau, at least 20 saat. Jangan just hanya macam ni, lepas dah. Sebab apa? Kenapa 20 saat? Sebab ikutkan kajian 20 saat insyaAllah dalam 99% kuman atau bakteria boleh hilang dah dalam 20 saat tu. Kalau less than that, of course lah, dia punya percentage atau kebarangkalian tu lebih rendah lah kan. Okay, next. And okay, kalau kita nak batuk atau bersin, kalau kita pakai mask, bolehlah batuk dekat mask kita ni. Jangan pula kalau misalkan rasa nak bersin, buka mask, lepas tu kita bersin kat tangan. Salah. Bersin je lah kat dalam ni. Tapi jangan pula lepas bersin kita pakai balik mask ni. Busuk lah kan, dah bawa Leo semua kan. Lepas tu, so lepas kita bersin kat mask ni, so kita buang lah mask ni. Kalau pakai mask yang disebut-sebut macam ni, kita buang. Kalau pakai yang kain, kita letak dalam plastik tadi kan. Ingat kan, sebab dia basah kan. Letak dalam plastik, kita basuh kat rumah. Kita pakai yang lain. Okay. Lepas tu kalau bersin pun, jangan, kalau boleh lah, jangan pakai tangan macam ni. Okay. Pakai kita punya siku macam ni. Ya. Bersin macam ni, and after that, of course, basuh tangan. Okay. Right. Next.
Okay, so untuk tempat kita contoh kita pergi office kan, kita satu meja tu ada dalam 2-3 kita punya kawan kan duduk kat situ. So at least kita punya area of work tu sebelum kita bekerja dan selepas kita bekerja kita kena disinfect atau tak, bersihkanlah ya. Okay. And of course kalau misalkan ada family member yang di rumah yang positif and apa nama dia, kalau boleh lah sebab sekarang ni ada banyak company agent-agent untuk bersihkan benda ni. Diorang boleh pakai disinfectant dan spray lah semua kan. So boleh ambil perkhidmatan mereka lah. Okay. And make sure sama juga kita sendiri selain daripada apa nama dia bersihkan tempat tu, of course lah kita juga kena kan basuh tangan semua kan. Okay, next. Okay, ni yang paling penting sekali. Kita selain kita dah jaga SOP tadi, kita pun kena tahu juga kita punya simptom. Okay, simptom untuk COVID ni seperti yang kita tahu, demam, batuk, sesama, susah bernafas. Okay, dan yang tambahan yang paling spesifik lagi, hilang deria rasa and hilang deria bau. Itu paling spesifik lagi. And kalau misalkan memang kita dah, bukan semestinya macam ni, kita demam, batuk semua, kita cakap kita ada COVID, tak. At least kalau misalkan kita rasa dah tak sihat, okay, pergilah kat doktor atau tak dekat klinik and bagi tahu ke diorang lah kalau kita ada simptom. Dan mungkin kalau misalkan memang selepas 2-3 hari kita punya simptom atau gejala tu makin teruk dan makin nampak macam COVID punya, buatlah ujian swab. Okay. And kalau misalkan contoh kita ada demam batuk semua sahaja, tapi kita ada riwayat kontak dengan siapa yang positif ke, yang suspected ke, pun still buat, kalau boleh buat swab test ya. Sebab apa sekarang ni dah 6,000 kes per day and KL Selangor pun saya rasa dah 2,000-3,000 kes per day. So kita pun tak tahu mana virus tu datang. Kita dah habis jaga dah. Kita dah basuh tangan, kita dah pakai mask, kita dah jaga jarak, kita dah apa nama dia jaga kesihatan kita, tapi still juga kita sebab benda ni tak nampak kan. So kita kadang-kadang adalah kita select sikit tak basuh tangan ke macam tu kan. So boleh dapatkan jangkitan tu sebab banyak daripada pesakit-pesakit saya ni, mereka ni dia selepas kita tanya kan, mereka tak tahu lah doktor saya ni dapat dari mana sebenarnya, sebab saya dah habis jaga dah, saya tak jarang keluar pun pergi beli barang rumah je. Tak macam contoh isi minyak ke yang pergi kerja itu je, tapi saya pun boleh juga ada sebab boleh dapat juga kan. So tu yang saya cakap tadi, apa nama dia, kena monitor health daily ni lah, kena tahu gejala-gejala ni. So kalau misalkan dah rasa macam tak sihat, teruslah jumpa dengan doktor ya. Okay, next. Okay, baik. So itu saja, alhamdulillah. Ada apa-apa soalan ke yang nak ditanya pasal mask ni? Saya rasa insyaAllah semua orang dah faham lah kan macam mana kan. Cuma mungkin ada beberapa tambah sebab kes makin banyak kan. 6,000 kes ni, tolonglah, minta tolonglah. Kalau tak perlu sangat tak payahlah nak keluar rumah. Satu sebab sekarang you kan MCO dah start kan, 25 hari bulan sekarang kan. So 80% government servant duduk rumah, 40% swasta duduk rumah. So tolonglah kalau tak perlu sangat tak payah keluar sebab benda ni dia tak akan merebak kalau kita ni tak pelanggar SOP, insyaAllah and then kalau misalkan memang perlu nak keluar pun itulah, ikutlah SOP tu. And apa nama dia, kalau ada yang tak sihat di rumah, terus pergi jumpa dengan doktor lah untuk dapatkan nasihat kesihatan ya. Okay. Terima kasih Dr. Dimas di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi sebelum sesi ini berakhir, saya ingin mengingatkan anda untuk memuat turun aplikasi My Pesara di telefon anda. Banyak faedah serta kegunaan di dalam aplikasi My Pesara. Maka dengan itu, berakhirlah program Sembang My Pesara, cara-cara pemakaian pelitup muka yang betul di tempoh pandemik COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Dimas, KPJ Tawakal Kuala Lumpur serta tuan-tuan dan puan-puan yang setia meluangkan masa sehingga ke akhir program hari ini. Terima kasih dan jumpa anda di program yang akan datang.